kita pergi ke chapter yang ke-8, iaitu pengenalan pengurusan estate atau estate management, basic estate management, di mana sebagai pengenalan pentadbiran dan pengurusan sebuah estate yang efisien banyak bergantung kepada organisasinya, orang yang di dalam sesuatu organisasi tersebut. Setiap operasi serta program mesti ada polisi serta prosedur operasi piawaian ataupun standard operating procedure SOP yang perlu diikuti pada setiap masa. Terutama kalau dalam industri peladangan, especially kelapa sawit, setiap syarikat, company ataupun estate mempunyai standard operating procedure masing-masing. Apatah lagi sekarang ni kita mesti setiap estate, setiap company berasaskan peladangan mempraktik MSPO, Malaysian Standard Palm Oil, di mana proses pensijilan minyak mampan untuk setiap company estate perlu diadakan. Jadi garis-garis panduan yang perlu kita ambil untuk memperolehi sijil-sijil tersebut. Kita pergi kepada pengurusan estate tadi, balik kepada bahagian pentadbiran. Di mana pentadbiran sesuatu estate yang efisien mempunyai sentiasa mempunyai komunikasi dua hala. Kedua hala, iaitu pihak atasan dan pihak bawahan. Bukan setakat pihak atasan hanya pandai memberi arahan, tapi juga pihak atasan juga harus pandai berkomunikasi dengan pihak bawahan dan memahami apa jua permasalahan orang-orang di bawah naungan, di bawah jagaan organisasi mereka. Semua kaki tangan faham akan prosedur operasi piawaian yang disediakan serta perlu dipatuhi oleh semua pekerja dan semua yang terlibat dalam organisasi tersebut. Pokok pangkalnya standard operating procedure. Perlu kita faham langkah-langkah setiap kerja, dan juga setiap kaki tangan kita mesti faham akan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Contohnya pengurus ladang, apa tugas dia, tanggungjawab dia yang diamanahkan, penolong pengurus ladang dan bahagian pentadbiran, penyelia ladang, store dan sebagainya. Masing-masing ada tanggungjawab, masing-masing ada tanggungjawab yang diberikan, amanah yang diberikan untuk menjalankan tugas yang telah diberikan. Semua arahan perlu jelas daripada pihak atasan, pihak pertengahan. Sekiranya menerima arahan daripada pihak atasan, perlu sampaikan pada peringkat bawahan dengan lebih jelas. Jangan hanya pandai memberi arahan tapi tidak memahami maksud arahan yang hendak disampaikan. Sebab nowadays kita berdepan dengan banyak pelbagai situasi. Jadi tuan-tuan sendiri tahu, tuan-tuan kena cari idea ataupun cara bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu mesej arahan daripada pihak atasan. Sebab kita harus faham, bukan semuanya orang bawahan atau pekerja faham apa yang kita cakap. Mungkin kita kena ubah, mungkin tuan-tuan boleh guna penterjemah, translator, atau mungkin boleh dibantu oleh dengan mando dan sebagainya, ataupun mungkin dengan melalui praktikal, contoh, melalui motion study, melalui kaedah tunjuk ajar dan sebagainya.
Okey, selain daripada itu, disiplin perlu diutamakan pada setiap peringkat. Okey, program-program kerja serta penyelesaian semua operasi perlu dirancang, diatur terlebih dahulu. Sekiranya operasi kerja tidak terancang, maka akan berlaku kebincangan dalam setiap operasi. Semua akan menjadi haywire. Okey, arahan bercanggah dan sebagainya. Okey, arahan perlu ada satu. Okey, arahan perlu ada satu, tuan-tuan. Jangan state manager instruction lain, assistant instruction lain, staff instruction lain. Tak boleh. Tak boleh. Kalau benda tu berlaku, maka you punya organisasi akan goyang. Akan goyang dan orang tak akan percaya dengan kita. Orang bawahan tak akan percaya sudah dengan kita. Okey, sebab arahan yang terlalu banyak. Okey, arahan hanya satu saja. Prosedur kerja tertakluk pada polisi yang ada. Okey, tuan-tuan, peringkat syarikat oleh pengurus. Penolong pengurus mesti memastikan semua polisi diikuti. Okey, perlu maklum kepada pengurus jika ada perubahan. Okey, yang perlu. Okey, seorang penolong pengurus juga tidak boleh mengambil keputusan sewenang-wenangnya dan perlu merujuk kepada pengurus ladang juga. Okey, inilah faktor elemen-elemen yang penting komunikasi yang kita sebutkan awal tadi. Komunikasi dua hala, bukannya bawa kepala masing-masing, tidak. Dalam industri ni, dia punya pokok pangkal keywords, jangan ada politik. Itu penting. Itu penting. Okey, semua surat perkeliling arahan bertulis perlu didokumentasi, perlu di-file dengan baik-baik, serta kaki tangan ataupun staff perlu sentiasa diingatkan tentang kewujudan prosedur. Dan sekiranya ada memo-memo instruction arahan baru, pastikan memo instruction tu sampai ke peringkat bawahan. Tugas tanggungjawab perlu dimaklumkan sekiranya ada perubahan. Okey, jangan benda dah dirancang and then berubah di tengah-tengah jalan. Itu tak boleh. Okey, itu tak boleh. Okey, kalau boleh jangan benarkan benda-benda ni berlaku. Okey, kalau nak buat kerja, buat bagi benda tu habis. Kalau nak ada perubahan yang nak kita lakukan, ambil masa. Okey, ambil masa. Inilah yang berlaku zaman sekarang. Okey, ikut kepala sendiri, tak nak dengar pendapat kedua-dua belah pihak, hanya ingin seorang saja menang. Tiada win-win situation. Okey, ini harap tuan-tuan boleh ubah benda-benda macam ni. Okey, di tempat tuan-tuan ataupun tidak pada orang lain, pada tuan-tuan sendiri juga boleh melakukan sedikit perubahan. Terus menolong perlu guna kebijaksanaan untuk menangani tugas serta tanggungjawab yang bertindih. Okey, overlap. Kadang-kadang ada juga instruction yang tiba-tiba datang daripada top management yang menghendakkan benda tu dibuat urgent, ASAP. Okay, as soon as possible. Instruction datang pukul 8, pukul 12 nak kena submit pun ada juga. Okay, so penolong pengurus harus bijak menangani situasi tersebut. Okay, sama ada secara arahan, secara lisan atau bertulis, semua arahan mestilah jitu, jelas dan lengkap. Okey, jangan separuh-separuh. Sebabkan arahan yang separuh-separuh inilah menyebabkan kerja akan menjadi terkendala. Okey, buat ini tak betul, buat ini tak betul. Jadi pekerja akan bingung. Dan pekerja belakang dia akan cakap, okey, tuan, staff apa semua tak pandai buat kerja. Itulah anggapan mereka. Okey, ada baiknya mengapa sesuatu operasi dijalankan mengikut cara tertentu, diterangkan kepada kaki tangan. So buat demo ataupun short briefing. Okey, latihan. Okey, perlu buat.
tunjuk ajar. Okey. Tuan-tuan, walaupun tuan-tuan ada kedudukan dalam sesuatu organisasi, please turun padang, dengar luahan, dengar pendapat orang-orang bawahan. Mungkin ada idea bernas, ada pendapat yang bernas, okey, yang boleh diguna pakai. Bukan pendapat kita saja. Okey. Disiplin kerja, yes. Punctual, itu penting. Adalah elemen terpenting dalam memacu kejayaan sesuatu organisasi. Okay. Kita kadang-kadang dunia ladang ini penuh pancaroba, penuh ragam. Kita nakkan buat yang terbaik, tapi kita tak tunjukkan benda yang terbaik. Kadang-kadang ada juga kerja dicampur adukkan dengan entertainment dan sebagainya. Itu tak boleh. Okey, itu tak boleh. Sekiranya anda ingin mencampur adukkan entertainment dengan kerja, totally akan efek credibility kita sebagai seorang superior, sebagai seorang pengurus dan sebagainya. Okey, orang akan anggap kita tak tahu mana satu kerja, mana satu entertainment. Ujung-ujung orang akan cop kita gelaran itu, ini dan sebagainya. Sering kali saya rasa tuan-tuan pun tahu, nak maklum benda-benda ni di tempat kerja tuan juga. Okey, disiplin kena jaga. Tiada tolak ansur kepada sesiapa yang melanggar disiplin. Pengurus, penolong pengurus kena pastikan semua kerja mengikut arahan seperti yang diarahkan. Okey, mesti tegas dan adil dalam hubungan dengan tenaga kerja. Tak ada bias lah. Tapi nowadays manager, assistant, tak kira lah, dia ada sikap bias dia. Okay. Bukan kata bias, sebenarnya ini untuk survival. Ada setengah pengurus, dia anggap benda ni kerja. Okay, dia guna kelebihan seseorang. Mana yang baik kita guna, mana yang kurang baik kita letak tepi. Setiap pekerja, setiap manusia ada kelebihan dia, ada kelemahan dia. Jadi kita gunalah kelebihan dia yang ada pada dia untuk memantapkan lagi organisasi kita. Okey, kalau ada kurangnya dan sebagainya, kita tolak tepi. Mungkin itu adalah dia punya cara dia, tabiat dia yang dah timbul lama dulu. Jadi kalau dia ada kelebihan dalam satu-satu kerja, guna pakai orang macam ni. Okey, jangan tengok pada kelemahan dia, tengok pada kelebihan dia. Okey, mesti tegas dan adil. Seperti saya ulang, mesti tegas dan adil. Disiplin seperti yang saya beritahu, seorang ketua tidak boleh buat keputusan mengikut perasaan. Ini penting. Okey, tuan-tuan, tidak boleh mengikut perasaan. Sentiasa mengelolakan kerja, menyelia macam saya cakap tadi lah, awal tadi. Pengurus, penolong pengurus perlu turun padang, buat demo dan sebagainya, tunjuk ajar pada pekerja. So pekerja akan lebih mudah respect dengan kita. Pembagian pekerja telah dibincangkan awal agar tiada berlaku kekecohan. Okey, setiap kerja supaya seorang superior atau pengurus, dia perlu bagi example atau contoh kerja supaya pekerja-pekerja lain pun dapat penghasilan yang tak juga jauh bezanya, tak juga kurang bezanya. Okey, cukup-cukup untuk dia gaji yang akan diterima hujung bulan nanti. Okey,
Saya rasa tuan-tuan pun tahu, pekerja ni selalu membandingkan gaji-gaji mereka dengan estate-estate lain, dengan kawan-kawan dia lain. Kenapa saya dapat sikit, kenapa dia dapat banyak. Okay. Di sini perlu management ambil perhatian, okay, tentang ni. Seterusnya memudahkan, memcepatkan morning master, kerana di estate masa adalah sangat berharga. Okay, kita jangan panjang-panjang buat morning master ni. Tuan-tuan ambil nama, sampaikan instruction, direct to the point. Tak payah belit sana belit sini. Apa yang kita nak sampaikan dengan betul, tepat, cepat. Record perlu update, jangan selalu tangguh-tangguh. Okay. Masyarakat zaman sekarang ni selalu suka tangguh-tangguh kerja. Tapau staff zaman sekarang. Daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan kosong check roll, tak pernah ada isi. Bila minta baru ada isi. Tiba-tiba 1 hari boleh siap. Itu kita tak boleh benarkan. Okay, tuan-tuan, jangan benarkan benda-benda itu berlaku. Ambil tahu, minta pocket check roll. Itu tugas kita. Okay, semua laporan bulanan, harian mesti dikemas kini dan dihantar. Penolong pengurus kena pastikan. Kalau tak boleh, minta. Minta, sentiasa minta. Dengan staff, dengan siapa-siapa di bawah jagaan kita. Penyimpanan rekod costing penting. Saya tuan-tuan sini tahu. Okay, dalam estate costing semuanya penting. Sebagai alat kawalan semasa, so kita dapat kontrol kos kita, dapat pantau kos kita, untuk membuat pembayaran pada setiap ujung bulan. Adalah digalakkan semua kaki tangan mahir dalam penggunaan komputer. Of course, sekarang ni komputer memang penting. Nowadays tak ada main tulis-tulis dah. Cuma check roll yang masih tulis. Okay, surat apa semua, report, okay, monthly report, weekly, semuanya ada dia punya format dia tersendiri. Jadi kita just fill up saja. Fill up, masukkan dalam kita punya soft copy. Begitu mudah sekarang. Okay, banyak kerja-kerja di estate ni dipermudahkan, tapi cuma ada penyakit-penyakit tertentu yang membuatkan orang rasa malas. Rasa malas. Sebab apa? Tak nak belajar. Tak nak belajar. Store dokumen perlu update. Tuan-tuan, ikut standard operating procedure company masing-masing. Okay. Jangan jadikan store sebagai tempat simpanan barang yang lusuh, terpakai. Jangan. Sebab sekarang praktikan, kalau kita praktik MSPO ni, tuan-tuan sendiri tahulah, semua berlabel dan sebagainya. Adalah masa terbaik sebagai seorang pengurus serta kaki tangan untuk menyampaikan amanat money master yang kita sering kali hari-hari buat setiap pagi. Pastikan pekerja datang tepat dan pada masanya, okay, dan menerima arahan yang sama, satu arahan. Pastikan juga pekerja terus pergi ke kawasan tempat yang diarahkan. Jangan benarkan mereka balik ke rumah atau beri alasan ke sana ke sini. Kebersihan kawasan tempat kerja, tempat tinggal, kita kena pastikan bersama-sama dengan pekerja kita. Okey, sekurang-kurangnya dalam 1 bulan kita mengadakan 2 minggu ke sekali kita mengadakan gotong royong. Pihak manajemen estate kena pastikan pekerja tu melakukan kebersihan di tempat tinggal mereka. Okay. Begitu juga dengan rumah-rumah staf dan eksekutif, tak dilupakan. Pastikan sekurang-kurangnya keperluan asas ada. Pastikan senarai inventory yang lengkap. Okey, ini untuk rumah-rumah yang kita sediakan. Okey, tuan-tuan, rumah-rumah yang kita sediakan tak kira lah rumah staf, rumah pekerja dan sebagainya. Okey, perlu diberi perhatian. Okey, itu saja untuk chapter 8. Sekian.